Salam dan hai kepada semua pencatur. Pernah tak korang kena checkmate macam ni? Kat sini dia punya queen ada dekat H5 dan kat sini korang kata queen ni menyibuk lah. Jadi korang letak knight pergi ke F6 nak serang queen. Tiba-tiba queen dia makan pawn di F7. Terjadilah checkmate. Inilah checkmate yang kita panggil sebagai scholar's mate ataupun nama popular dia iaitu checkmate 4 step, 4 step checkmate. Ini checkmate yang sering dimainkan oleh amatur, pemain beginner, pemain yang nak menang je. Dia punya impian, dia punya cita-cita nak menang je. Tak kisah je dia main apa, asalkan dia boleh checkmate dengan cepat. Jadi, ini sebenarnya checkmate yang tak bagus. Sebab tu nama dia scholar's mate. Kenapa nama dia dinamakan scholar's mate? Kalau dekat negara lain, ada juga yang panggil sebagai schoolmate, sekolah punya checkmate. Ada juga yang panggil sebagai schoolboy mate, budak-budak sekolah punya checkmate. Jadi kat sini, nama dia dipanggil macam tu adalah sebab ini adalah checkmate bertaraf budak-budak sekolah. Maksudnya tak bagus sangat. Kenapa tak bagus sangat? Sebab hitam sebagai pemain hitam, korang boleh cuba untuk hukum sesiapa yang main scholar's mate. Jom saya tunjukkan kat sini. Baik, scholar's mate biasanya bermula dengan gerakan pawn ke E4 oleh putih. Kita ada hitam balas dengan macam biasa, pawn ke E5 dan seterusnya queen keluar pergi ke H5. Ini adalah serangan yang tidak bagus sebab keluarkan queen terlalu awal. Dan kat sini kita akan cari cara bagaimana untuk hukum queen ni sebab dia keluar terlalu awal. Tapi kat sini gerakan queen ni ada dia punya sebab. Tak adalah dia keluar saja-saja kan. Kat sini korang jangan gopoh. Kalau korang tengok queen tu korang rasa queen ni menyibuk lah, terus korang tolak pawn pergi G6 serang queen. Ini tidak bagus. Sebab apa? Sebab kat sini sebenarnya tujuan queen ni keluar adalah untuk makan pawn dekat E5. Jadi kat sini queen boleh makan pawn E5, check sambil dia serang rook. Dan apa-apa yang korang buat, sebagai contoh queen letak E7, korang cuba untuk block macam ni. Ini tidak bagus sebab queen akan makan rook dan kat sini memang putih menang dengan senang. Jadi satu benda yang korang kena ingat, kalau korang jumpa lawan yang cuba mainkan scholar's mate, cuba untuk checkmate dengan 4 step, checkmate dengan cepat, relax, jangan gopoh, ambil masa fikir. Baik, kat sini kita dah tahu dia punya queen nak makan pawn E5. Jadi yang terbaik untuk korang buat ialah gerakan knight pergi ke C6 sambil keluar, sambil kita kawal pawn. Yes, boleh kita nak kawal pawn tu, pawn E5 dengan cara yang lain. Sebagai contoh, pawn pergi D6 boleh. Tapi ini kurang bagus sebab dia menghalang. Bishop tu nak keluar, tak dapat. Dia nak keluar ke tempat yang lebih luas, tempat lebih bagus, tempat lebih aktif, tak dapat. Samalah juga macam queen pergi kawal pawn E5, pergi ke E7. Kawal macam ni. Ini pun kurang bagus sebab kita block, kita tak bagi bishop kita keluar. Bishop kita di F8 ni akan marah dekat queen. Weh, kenapa kau halang jalan aku nak keluar pun tak boleh. Tepilah sikit. Itu masalah je. Jadi kat sini selepas queen pergi H5, jalan yang terbaik adalah untuk knight pergi ke C6. Kita kawal dengan knight macam ni. Dan macam saya cakap tadi, biasanya pemain putih yang jenis nak cepat menang ni, dia akan cuba untuk keluarkan bishop pergi ke C4 kat sini dengan idea untuk queen makan pawn di F7. Dia nak lagi serangan dekat sini lah. Jadi kat sini sekali lagi saya bagi tahu, jangan terkena, jangan gerakkan knight ke F6 cuba untuk serang queen. Sebab kat sini queen dia makan pawn F7, terus checkmate, Belanda menangis korang. Okey, jadi kat sini selepas dia gerakkan bishop ke C4, cara terbaik untuk korang lawan scholar's mate adalah dengan gerakan pawn pergi ke G6, serang dia punya queen. Coach, kita nak castling dekat sini ni, tak apa ke buka pawn pergi G6? Tak ada masalah sebab bishop boleh pergi ke G7. Don't worry, be happy. Jadi kat sini, sekali lagi, putih dia akan cuba lagi nak serang pawn F7. Biasanya putih akan larikan queen dia pergi ke F3. Cuba untuk checkmate lagi dekat F7. Kat sini, satu jalan terbaik untuk korang defend adalah dengan knight pergi ke F6. Tutup, block, tak bagi dia makan pawn di F7. Dan dalam posisi ni ada dua cara yang biasa putih lakukan untuk dapat serangan yang kuat. Untuk pemain beginner, pemain amatur yang dia suka serang je, dia tak fikir banyak pun, dia akan cuba buat dua benda ni. Kita akan tengok dua benda ni. Yang pertama, ada pemain yang suka buat tolakan pawn pergi ke G4. Kenapa dia buat gerakan ni? Adalah sebab dia nak tolak pawn pergi ke G5, serang kita punya knight. Kalau knight kita tak lari, matilah knight. Kalau knight kita lari, contohnya pergi H5, now knight kita dah tak block dah serangan tu, jadi queen boleh makan pawn F7, kena kita akan checkmate. Itu idea dia nak tolak pergi G5. Dan kat sini, jangan takut.
relax. Korang boleh buat satu gerakan bagus kat sini dengan gerakan knight pergi ke D4. Ini adalah gerakan terbaik. Sebab apa? Sebab knight ni dia serang banyak benda. Dia yang pertama dia serang queen di F3, yang kedua dia serang pawn di C2, dan kawan dia yang seorang lagi knight di F6 pun buat kerja sama. Dia serang pawn di G4 dan pada masa yang sama dia serang pawn di E4. Jadi dua knight gitu dia punya serangan. Jadi kat sini tempat terbaik untuk queen putih lari sebab dia kena serang sekarang ni adalah pergi ke D1 sambil kawal pawn di G4 dan sambil kawal pawn di C2. Baik, kita kembali ke sini. Apa jadi kalau queen tu lari pergi ke G3? Kat sini ini adalah blunder sebab knight boleh makan pawn di C2 sambil buat fork kat situ, serang king dan juga rook, dan selepas king lari ke D1, knight boleh makan rook. Ini kemenangan mudah lah kat situ. Okey, kita kembali sikit kat sini. Apa jadi pula kalau queen cuba pergi ke D3, dia cuba kawal pawn di C2. Macam saya cakap tadi, pawn G4 tak ada orang kawal, jadi knight boleh je nak makan pawn G4. Sudah dapat satu pawn free untuk hitam. Okey, sekali lagi selepas knight pergi D4, jadi kat sini queen terpaksa masuk ke D1. Ini adalah gerakan terbaik untuk putih sebab dia kawal pawn C2 dan kawal pawn G4 lagi. Tetapi korang nampak kat sini dia dah terbagi pawn di E4. Cuma korang boleh nak makan, tak ada masalah. Tapi ada satu lagi gerakan yang lagi bagus. Dengan gerakan pawn pergi ke D5. Kita tak makan terus pawn ni, tapi kita serang dulu dia punya bishop dan juga ada punya pawn di E4 dengan tolakan pawn ke D5 ni lah. Kat sini kalau pawn E makan pawn D5, korang boleh buat bishop makan pawn di G4. Tengok tujuan kita tolak pawn kat depan tadi adalah untuk buka laluan bishop sebenarnya. Jadi selepas pawn E makan pawn D5, kita ada bishop makan pawn G4 sambil serang dia punya queen. Dan lepas ni dia punya pawn di D5 tu akan mati. Knight ataupun queen boleh makan kalau bishop tak ada lah. Dan kita pun ada serangan ke arah dia punya king. Dia punya kubu pun pecah sikit. Kita punya buah pun dah keluar dengan banyak. Dan ini kita pun dah dapat satu pawn. Dan ini adalah satu permainan yang senang nak main lah. Jadi putih biasanya akan kalah dekat sini lah. Sebab bila pawn di D5 ni makan, settle. Lepas tu hitam akan menang dengan senang. Okey, baik, kita kembali ke sini. Selepas gerakan knight F6 yang kita block serangan dia punya queen tadi, yang pertama tadi kita dah tengok kalau dia tolak pawn pergi G4, apa kita nak buat. Okey, yang kedua, untuk pemain yang jenis suka menyerang, suka nak menang, tak kisah apa-apa, dia akan cuba lagi serang pawn di F7 ni dengan gerakan queen dia pergi ke B3. Dia tambah serangan, tolong bishop dia ni untuk maju dan cuba makan pawn F7 buat check, dapat satu pawn free kat sini. Kat sini usah khawatir, relax. Nampak serangan yang ganas, tapi sebenarnya korang boleh defend dengan baik lah kat sini. Baik, kat sini pun saya nak bagi tahu, korang akan nampak yang pawn E4 ni sudah free sebab queen dia dah tak kawal. Tapi tak bagus kalau korang makan. Sebagai contoh, kalau knight pergi makan pawn E4 sekarang, sebab tak bagusnya ialah sebab bishop dia boleh makan pawn F7 check, dan selepas tu dia paksa king kita gerak. King terpaksa gerak ke E7, dan kita dapat tengok kita tak dapat untung pawn pun. Kita tak ada untung. Dan kita punya king dah tak boleh flashing. Jadi ini adalah tidak bagus sikit lah untuk hitam. Sebab itulah kat sini, korang jangan makan pawn E4 kat sini. Satu benda terbaik yang korang boleh buat ialah korang kena pasang perangkap. Korang bagi dia makan pawn F7. Dengan cara korang pergikan knight pergi ke D4. Kita serang dia punya queen. Kat sini, putih kalau dia jenis gopoh, kalau dia jenis tamak, dia akan tengok, pawn F7 ni kalau makan boleh check. Lepas check, bolehlah lari queen lepas tu. Okey, itu yang putih biasa fikir. Jadi kalau kat sini, bishop makan pawn di F7 check, kita relax je, kita gerakkan king kita naik pergi ke E7, dan kita dapat tengok, kita masih lagi ada serangan ke atas dia punya queen. Knight kita di D4 masih serang dia punya queen. Jadi queen dia kena lari. Kalau queen dia lari ke tempat yang biasa, contoh queen pergi ke B4 check, ini tak bagus lah. Sebab kita punya king boleh pergi makan bishop dia, settle. Walaupun kita tak dapat castling, tapi kalau korang dapat untung yang banyak dan korang punya king pun selamat, orang tak boleh nak serang, nak sambung serangan pun tak ada. Jadi kat sini tak ada masalah untuk korang makan lah. No problem gerakkan king, tak ada masalah. Dan kat sini hitam pun ada bahaya. Kita punya bishop serang queen dia, knight kita pun nak makan pawn C2, buat fork serangan bercabang 3 kat situ. Jadi
putih akan ada masalah kat sini. Baik, kita kembali ke sini. Apa jadi kalau queen dia cuba lagi, dia dah tahu kalau check nanti king makan bishop free pula. Jadi dia punya queen pun pergi ke C4, cuba untuk kawal lagi dia punya bishop. Kat sini korang boleh tolak pawn pergi ke B5 dan korang dapat tengok dia punya queen dah tak dapat nak kawal dia punya bishop. Jadi dia kena lari. Sebagai contoh, dia boleh lari queen pergi ke D3 sambil kawal dia punya pawn di E4. Tapi kat sini king kita ngap, makan sajalah bishop di F7, settle. Kita dapat dia punya bishop. Tadi kita bagi pawn free, tapi kita dapat dia punya bishop. Dan kat sini hitam boleh main macam biasa. King tak ada masalah pun, selamat kat situ. Dan biasanya hitam akan menang kat sini. Jadi itu adalah dua cara korang menentang pemain yang sentiasa mainkan Scholar's Mate ataupun Checkmate 4 step.